Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Sabah. Keadaan banjir dilapor semakin teruk apabila jumlah penduduk terjejas semakin bertambah. Setakat 8 malam tadi, penduduk meningkat kepada 3,579 orang. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua penduduk melibatkan 1,203 keluarga ditempatkan di 18 pusat pemindahan sementara PPS. Banjir kali ini menjejaskan 37 kampung melibatkan 5 daerah. Di daerah Beaufort, 1,202 penduduk berlindung di 4 PPS manakala 737 penduduk ditempatkan di 2 PPS di daerah Membakut. 741 penduduk berlindung di 8 PPS di daerah Tenom. Sementara di daerah Suk, 763 penduduk ditempatkan di 2 PPS dan 136 penduduk ditempatkan di 2 PPS di daerah Keningau. Pemimpin masyarakat di daerah Membakut diminta supaya sentiasa peka terhadap perkembangan banjir bagi memastikan keselamatan penduduk terjaga. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menasihatkan penduduk terkesan banjir supaya berpindah sekiranya di arah pihak berkuasa. Saya menyeru, meminta kepada semua pemimpin masyarakat di kampung-kampung mana-mana dengan kenderaan untuk memindah mereka. Datuk Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan ditemui media selepas menghadiri Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran peringkat Dun Membakut. Lebih 150 penduduk di daerah Membakut menghadiri majlis tersebut yang bertujuan menyemarakan bulan Ramadan dengan budaya membaca Al-Quran. Mesyuarat Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB kawasan Dun Kelias mengambil beberapa langkah drastik bagi menambah baik pengurusan bencana di kawasan itu. Adun Kelias Datuk Isnin Ali Asni berkata ini bagi memastikan penduduk yang terjejas banjir di kawasan itu dapat disalurkan bantuan sewajarnya. Bersedia untuk membuka 2 lagi pusat pemindahan di SK Pekan Beaufort dan SMK Beaufort 3. Keduanya kita pun meminta tambah anggota lagi bantuan sama daripada Jepang, Bomba, Polis dan juga pihak tentera. Beliau ditemui media ketika melakukan tinjauan banjir di Taman Muhibah 1 Beaufort. Mengenai bantuan kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS ketika ini, Datuk Isnin berkata penyaluran bantuan yang diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat berjalan lancar. Pengguna Jalan Raya Keningau Kimanis perlu mematuhi segala arahan yang dikeluarkan Jabatan Kerja Raya JKR dari semasa ke semasa. Jalan menghubungkan Keningau Kimanis di kilometer 14.300 itu tidak dapat dilalui buat masa ini susulan kejadian curun runtuh di kawasan berkenaan. Sabtu lepas, tular di laman sosial beberapa individu cuba untuk membuka penghadang yang diletakkan JKR di Jalan Keningau Kimanis untuk melalui jalan tersebut. Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya berkata ia bagi memastikan keselamatan pengguna sentiasa terjaga semasa bencana yang tidak diingini berlaku. Ini bukan bertujuan untuk menyusahkan ataupun menyukarkan perhubungan ataupun perjalanan pengguna jalan raya, tetapi untuk memastikan keselamatan mereka dapat kita jaga. Datuk Syahilmi ditemui pemberita dalam program Walkabout Bazar Ramadan di dataran kios Peladang, Putatan. Pemeriksaan bangunan secara berkala perlu dilakukan bagi memastikan kejadian bangunan runtuh seperti di Segama Kota Kinabalu tidak berulang. Pemeriksaan itu penting agar keselamatan orang awam dan pelancong di Bandaraya Kota Kinabalu sentiasa terjaga. Selepas kes ini, saya meminta TBKK untuk menyampaikan permintaan untuk pemilik aset-aset dekat sana itu untuk menjalankan ujian structural test yang tersebutlah. Kerana ini sangat penting untuk memastikan keselamatan awam terjaga. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Sektor Kewangan DBKK, Surveyor Wilfred Wong berkata, mana-mana bangunan yang tidak diselenggara melalui pemeriksaan berkala akan diberi notis bagi memastikan pemilik sentiasa mematuhi tahap keselamatan ditetapkan.
Mana-mana bangunan yang tidak diselenggarakan tu memang DBKK akan keluarkan notis memastikan dia diselenggarakan maintenance of the building. Kalau tidak, bahaya nanti. Khususnya yang usang dan Jumaat lepas, satu insiden lantai bangunan runtuh melibatkan sebuah restoran di Segama Kota Kinabalu. Insiden turut mengakibatkan seorang wanita berusia 55 tahun cedera parah. Suasana senja berlatarkan pemandangan laut menjadikan program Iftar Perdana Madani at Batu Sapi Sandakan unik dan tersendiri. Selain mengimarahkan bulan Ramadan, program tersebut mengangkat keunikan berbuka puasa. Berlatar belakangkan Pantai Pasir Putih, wartawan Salih Jikri ada perkongsiannya. Iftar Perdana Madani at Batu Sapi Sandakan, kesinambungan pelaksanaan program pelancongan budaya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, bertujuan mengangkat keunikan berbuka puasa beramai-ramai bersama pelancong tempatan serta antarabangsa. Dan ini akan membawa satu makna yang lebih baik, terutamanya dalam kita mempromosikan budaya kita berbuka puasa beramai-ramai. Program raya insya-Allah ada program yang kita akan susun atur dan pastinya ianya juga akan menonjolkan kebudayaan kita sendiri, bukan sahaja dari sudut tarian itu juga tetapi juga dari sudut makanan warisan. Lebih 1,000 pek bubur lambuk disediakan dengan pelbagai jadah kuih muih, nasi kuning, mi goreng serta buah kurma. Melengkapkan lagi santapan berbuka puasa tetamu maupun pengunjung di Pantai Pasir Putih. Program disediakan dengan alunan marhaban, lagu-lagu kerohanian daripada penyanyi jemputan penyejuk halwa telinga. Sentuhan tazkirah Ramadan Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang melantunkan ceramah santai dan bersahaja menambahkan lagi keberkatan Ramadan. Mengeratkan silaturahim dengan kaum apa sekalipun. Yang penting kita bilang orang bekerjasama, sama-sama tinggal di Sabah ini bersatu hati. Begitulah yang kita mau. Iftar begini boleh memupukkan silaturahim antara satu-satu kampung dan juga masyarakat di bandar lah. Jadi bagi saya memang ini memang sangat baguslah, boleh diteruskan. Salah satu kebaikan lah dan juga menarik untuk belia-belia dan orang-orang Batu Sapi tempat tiada kan berkumpul untuk berbuka puasa lah. Jadi satu sejarah lah bagi kawasan Batu Sapi. Selain dapat berbuka puasa beramai-ramai, Iftar Perdana Madani at Batu Sapi turut memberi manfaat kepada peniaga kecil-kecilan mencari super ekonomi di sekitar pantai ini. Duduk bersila dengan di tikar yang dibentangkan sejauh 100 meter ini mengumpulkan masyarakat di sekitar daerah Sandakan khasnya di Batu Sapi ini tanpa mengira usia berkumpul di sini untuk sama-sama menjayakan Iftar Perdana Madani at Batu Sapi Sandakan untuk tahun 2025 Masihi. Ini merupakan satu lakaran sejarah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah dengan kerjasama Pusat Hikmat Masyarakat Parlimen Batu Sapi untuk mengadakan Iftar Perdana at Batu Sapi Madani untuk tahun ini untuk masyarakat daerah Sandakan. Salih Jikri untuk RTM. Hari ketiga dan keempat lawatan Kerajaan Perlis ke Sabah X Perbah 2025, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan melawat pulau di sekitar Kudat dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bengkongan, Kota Marudu. 7 pos kawalan keselamatan di sekitar Kudat menerima sumbangan keperluan asas seperti mesin rumput, tangki air, lampu solar dan kipas. Antaranya pos Tentera Darat Malaysia TDM di Pulau Jambongan, Pulau Balambangan, Pulau Banggi serta pos Pasukan Gerakan AM PGA di Pulau Malawali dan Pulau Tigabu. Dalam program Titian Kasih Mega 2025 di SMK Bengkongan, Tuanku Said Faizuddin berkata teknologi digital masa kini seharusnya digunakan sebagai medium memperkukuh nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Dalam majlis sama, Tuanku Said Faizuddin merasmikan Dewan Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai di SMK Bengkongan. Tuanku Said Faizuddin mengakhiri lawatan 4 hari ke Sabah dengan melawat Pasar Anjung Kinabalu sebelum berangkat pulang ke Perlis.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.